Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, ahli jatuhan kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada petang ni. Moga-moga kehadiran kita termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, pada petang ni saya nak bawa tuan-tuan tak bawa tuan-tuan pada Ramadan lah. Saya rasa banyak dah orang cerita Ramadan. Tuan-tuan pun dah pakar lah tazkirah. Kalau tak ada orang tunjuk siapa-siapa pun boleh lah tazkirah Ramadan. Tuan-tuan champion lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Saya rasa semua tuan-tuan boleh sambung. Siap taranum boleh. Hebat lah. Saya nak cerita dekat tuan-tuan. Saya ada 20 minit. 2.10 kita berhenti. Tuan-tuan jangan takut. Saya akan menepati masa. Sebab saya tahu Zohor semua budak main. Tengok saya besar kecil je. Saya memahami jiwa rakyat. Tuan-tuan, baru ni ada kapal selam tenggelam. Kapal selam daripada Indonesia tu kan. Kapal selam tu, memang orang buat kapal selam ni untuk kapal tu jenis susah cari. Sebab tu dia selam di dalam. Dia ada misi dia. Dia bukan jenis kapal terbang, jenis hingga aku tu naik turun tak. Dia jenis ikut dalam. Dia ada visi dia. Tapi ada lah link dengan darat tu ada. Cumanya kapal tu bila jalan hilang daripada radar. Tak jumpa terus. Cuma dia risau awal-awalnya takut bekal oksigen tak ada. Ikut kapal. Kalau besar dia boleh tahan panjang lagi. Kalau dia nak pergi dalam lagi, besar lagi. Kalau dia nak pergi dalam lagi, staff dia ramai. Bila staff ramai, tong oksigen banyak. Dia adalah dia punya ciri dan kategori kapal tu. Kapal hak baru ni tu dia boleh tahan 3 hari lah. Dengan jumlah oksigen orang tu ada tu, apa-apa jadi dia boleh. Dalam tu biasalah makanan, minuman 3 hari boleh hidup. Seperti mana yang semua orang risau, betul lah terjadi benda tu. Lepas 3 hari kita dimaklumkan bahawa mereka jumpa serpihan kapal. Serpihan kapal tu dia naik timbul di atas. Dia di permukaan air tu lah, di laut tu. Daripada tu mereka dah tahu dah sesuatu yang buruk berlaku. Kerana kalau ada mana-mana part daripada kapal tu dia boleh keluar daripada kapal, maknanya kapal tu dia dah pecah ke, ada satu benda yang tak kena dengan kapal tu. Benda ni dalam kapal, benda luar kapal dia tak akan keluar sebab semua besi. Naik di atas, daripada shock sesuatu lah. Seperti mana yang semua orang risau, itulah yang terjadi. 53-54 orang, insya-Allah Allah anugerahkan syahid pada mereka lah. Kerana antara mati yang boleh dikategorikan sebagai syahid, penyakit taun, sakit perut, termasuk juga mati meninggal terbakar, meninggal sebab tenggelam. Semua tu dikategorikan sebagai syahid. Tapi bukanlah syahid akhirat, yang syahid di ma'rakah, syahid di medan pertempuran perang tu kan. Ini syahid dunia. Maksud dia apa dia? Maksudnya ialah kebiasaannya ketika orang mati, orang tak dapat pahala. Mati-mati je lah. Tapi orang yang mati dalam kategori mati yang special ni,
Masa dia mati tu, dia special, dia dapat token pula pahala tu. Disebabkan dia mati teruk tu, Allah top up kat dia pahala. Habis masuk syurga lah. Tengok dulu. Kalau lah pahala dia 1000, top up pula dengan 100 pahala hak mati syahid tu, 1100, timbanglah dengan dosa pula. Macam biasa perjalanan. Cuma lebihnya mereka, masa mereka meninggal, mereka dapat pahala. Sesetengah ulama menyebut, sebarang mati yang teruk, mati yang macam azab sangat lah, dia dapat pahala syahid. Contoh saya bagi tahu kat tuan-tuan, dulu di Pening, beberapa tahun lepas, tuan-tuan tahu tak, ada dekat Masjid Pakistan depan tu ada satu bangunan UMNO tu. Lah dari bangunan JKP, dia ada signboard besar tu, tinggi kat atas bangunan tu, signboard tu jatuh. Masa tu angin kuat, jatuh signboard tu. Berat lah tuan-tuan, signboard jatuh kena Mercedes Uncle Chinese, Mercedes lama kawan tu. Tuan-tuan tahu tak, ni jalan raya tak? Ni jalan raya. Kereta uncle tu benam terus. Kereta dengan dia sekali masuk dalam tu, pecah. Ngeri lah nak bak kereta tu, kira tanam terus ya, senang kita habak tu bahasa kita. Kalau dia Islam, dia dapat pahala. Kerana kematian tu sangat ngeri. Tu jatuh tu, kren hak belakang, batu hak letak belakang kren tu kan, duk angkat simen tu, batu tu jatuh, kena Allah, sakit lah. Dikategorikan sebagai mati syahid. Jadi mereka ni kita tak payah mandikan mereka ke? Mandi semua macam biasa. 4 benda tu jalan macam biasa. Mandi, kafan, solat, ke bumi, macam biasa, sama. Cuma orang mati syahid betul tak mandilah. Sebab syahid tu maknanya semua benda-benda tu, darah tu dia menjadi saksi esok di akhirat. Menghilangkan bahan bukti satu kesalahan. Tuan-tuan yang ada polis kat sini, kalau tuan-tuan pergi dekat crime screen tu, tempat-tempat jenayah tu, peluru kan, mereka kambuk macam nombor 1, ni nombor 2, ni orang mati, dia bubur nombor tengah gambar tu. Polis tak boleh ambil peluru. Peluru ni sempoi ni, orang tak nampak ni, bola poket. Tak boleh ambil tu. Dia bahan bukti yang tak boleh ambil, salah. Apa-apa benda nak pegang, nak apa pun mesti pakai sarung tangan. Syahid macam tu lah. Yang pertama, mereka hak meninggal tu dikira mati syahid sebab meninggal dalam keadaan tenggelam tu. Yang kedua, mereka ni insya-Allah lah tuan-tuan orang baik-baik lah. Viral sebelum mereka pergi pun tengok mereka duduk semayang atas kapal tu. Orang soleh lah, orang baik lah tuan-tuan. Uzkuru mahasina mautakum wa kafu an masawihim. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutlah benda-benda yang baik di kalangan orang mati di kalangan kamu. Wa kafu an masawihim. Benda jahat jangan cerita ke orang. Kita tak tahulah jahat baik, yang kita tahu mereka baik lah. Kita pun tak tahu jahat tak jahat sebab apa. Mungkin sebelum dia meninggal dia minta taubat dengan Allah, Allah terima dosa dia. Kita duk canang kata orang dia ni macam ni, dia ni macam tu, jangan cerita baik ya. Betul ke dia ni macam ni? Orang kampung kita seorang, betul ke dia ni aku dengar macam ni? Oh ya, aku tak tahu lah. Biar aku tahu dia orang bagus lah, jumpa senyum di kedai apa semua, tu ya. Jahat aku tak tahu tu dia dengan Allah. Jangan cerita benda jahat. Nak tahu dia tu, hutang tak pernah bayar, kaki murung orang. Jangan cerita ke orang tuan-tuan. Mungkin dia bagi tahu kat isteri dia, hutang-hutang semua, isteri dia dah pergi bayar, settle semua dah. Kita cari apa? Cari pasal dengan orang meninggal tu. Okey. Nombor 3, mereka meninggal dalam bulan Ramadan. Baguslah tuan-tuan. Hak meninggal bulan Ramadan baru ni siapa dia? Awal-awal Ramadan tu. Tu pelakon Abu Bakar. Meninggal Ramadan juga. Tu lah tuan-tuan, kita jangan sangka buruk lah ke orang. Artis ke apa ke. Kita tak tahu hujung hayat kita tu macam mana, kita tak tahu. Meninggal bulan Ramadan tu, ustaz-ustaz pun tak dapat lagi. Dia artis dia dapat, Allah bagi kat dia. Ni kawan ni tenggelam lah apa semua. Kita selalu doa ke Allah dapat husnul khatimah. Benda baik kita bagi. Biasa tuan-tuan, bila kita lalui peristiwa-peristiwa macam ni, kita ingat Allah ni Tuhan maha hebat dan maha besar. Kerana apa saya hebat ke tuan-tuan? Kapal laut ni dia setiap 200 meter dia punya turun. Kalau tuan-tuan ada pakar laut apa, kalau saya salah tuan-tuan boleh betulkan fakta saya lah.
Setiap 200 meter, dia punya tekanan tu berbeza. Lebih dalam tekanan. Dan kehidupan yang hidup di setiap aras tu, dia tak boleh pergi suka-suka hati. Dia main di aras dia ya. Mungkinlah dia naik atas sikit, bawah sikit. Dia tak boleh pergi bawah terus. Dia tak boleh naik atas terus. Dia ada. Dia punya level yang Allah Ta'ala letakkan. Setiap aras tu ada kehidupan, ada tekanan, dan semua tu tak sama dia punya tu. Tuan-tuan layan tak gambar kartun? Anak saya kecil-kecil saya layan jugalah. Tuan-tuan tahu tak Finding Nemo? Nama ikan nak cari anak dia tu kan. Dalam tu Walt Disney dia gambarkan dalam laut, suasana dalam tu. Tuan-tuan, bukan banyak lah. Semua benda yang dicerita dalam gambar tu memang macam tu lah. Laut tu macam tu lah. Tuan-tuan tahu tak ada putaran air dekat Australia hak pusing panjang sampai Sydney tu. Putaran tu betul-betul ada. Dia bukan lawak saja reka dalam tu. Memang dia air biasa. Bila tuan-tuan masuk dalam tu, dia macam satu aliran air sungai yang laju. Di dalam laut tu, dia pusing laju. Macam bulat panjang gitu. Macam dalam gambar tu, memang sungguh benda tu. Saya tak mau cerita pasal putaran. Saya nak cerita pasal satu ikan. Ada dua ekor ikan tu. Jalan-jalan cari dia punya spek mata tu kan. Sampai ke dalam tu, dia berjumpa lampu. Lampu tu sebenarnya lampu daripada seekor ikan. Ikan tu Allah buat dia ada macam besi tang ni tu. Lepas tu besi turun main ni, betul-betul ada lampu. Macam betul-betul kat depan rumah kita buat lampu tu. Sebiji macam lampu kat rumah kita. Dia boleh dim, dia boleh glow, dia boleh besar kecil gitu lampu Allah buat dia. Bila dua ekor ikan ni pi, dia buka lampu, dia pun ingat ada apa-apa, dia pi. Bila dia pi, gigi ikan tu dia macam monster tau, tajam. Macam tu. Memang pelik sangat ikan tu. Dia boleh makan orang. Dia duduk di mana tuan-tuan tahu? Paling bawah ni. Dia tak pergi mana? Cari makan dia buka lampu je. Dia relax orang tu, lapar buka lampu, tak pergi main. Main dia makan. Tengah hari buka lampu main. Dia main lampu je. Tuan-tuan, saya tanya kat tuan-tuan. Kapal selam ni body dia agak-agak ada tebal meja ni. Saya rasa tebal lagi. Tengok kedalaman. Mungkin 3 kali ke 2 kali meja ke 3 kali 4 kali. Nak masuk dalam air tu bukan melawak tu. Jadi struktur dia tu memang pure steel, memang besi yang betul, bukan besi melawak campur-campur tu. Sebab dia kena duduk dalam satu kedalaman dengan tekanan air luar biasa. Tuan-tuan, boleh tak bayangkan macam mana hebatnya Allah Ta'ala cipta struktur badan ikan yang makhluk yang kecil-kecil duduk di dalam lautan yang paling bawah sekali tu, dan dia anti daripada tekanan. Allah buat dia boleh relax, jalan sini jalan sana, dia hidup bahagia dalam air. Padahal dalam air tu tekanan luar biasa. Tuan-tuan tengok kapal hak besar tu renyuk dan pecah, dan isi dalam dia boleh naik di atas. Ikan tu Allah buat tak ada apa dia. Padahal tuan-tuan nak banding badan ikan dengan badan besi tu, apalah material yang Allah guna untuk cipta. Sebab tu Allah kata apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tak bagi kat hangpa ilmu kecuali sikit je aku bagi kat hangpa. Ilmu Allah ni macam lautan. Ilmu kita, bukan ilmu kita, ilmu orang yang pakar, yang pandai, digabungkan semua ilmu-ilmuan yang pandai ni, tak lebih pun daripada ayat yang kita ambil daripada jari kita. Yang menitik tu pun ilmu Allah. Yang balance nak ada kita tu lah kita punya. Maka bila kita lalui peristiwa ini, kita tahu dan kita faham kita makhluk Allah yang sangat lemah. Kita sentiasa kena berhajat dengan Allah Ta'ala. Kebanyakan manusia ni bila dia rasa dia kemas atau dia rasa dia hebat, dia akan jadi lain martabat dia. Contoh sebagai kita tentu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia dia akan jadi sombong hanya disebabkan apa? Disebabkan dia rasa dia istighna dekat dia. Maksudnya apa? Dia tak hajat pada orang, dia tak payah susah pasal orang kena mai cari dia, dia tak pernah lapar, dia tak pernah hajat dengan doktor, dia tak sakit. Bila semua benda tu nampak macam kesempurnaan untuk diri dia, maka manusia tu ada ruang untuk jadi sombong. Siapa? Firaun.
Firaun tuan-tuan tahu, sakit pun tak benar. Demam tak benar, sesema tak benar, migraine tak benar. Sampai dia tanya kat staff dia, kat hulu balang istana, dia tanya sesema tu macam mana dia tak? Dia tak tahu sesema tu apa. Demam tu hang cerita sikit kat aku, demam tu macam mana? Dia tak pernah rasa demam. Disebabkan dia rasa dia okey, dia sihat, orang semua dia tengok sakit, maka dia main satu peringkat, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang paling champion. Bila dia memandang diri dia hebat, dia memandang hina pada orang lain. Ketika Nabi Musa main nak dakwah dia, apa dia kata? Alam nurabbika fina walida walabithta fina min umrika sinin. Musa, hang ni pun tak tahu main mana punca hang pun beranak dalam kotak main kat tempat aku. Aku yang belah hang. Aku yang hantar hang pergi tadika. Aku yang beli pampers dekat hang. Aku yang raya pergi beli kat hang di pusat pakaian hari-hari beli baju kat hang. Hang pergi mana tak tahu, 10 tahun hilang pergi mana tak tahu. Tak tahu main sekarang ni, nak main buat kemas, nak cerita kata ada Tuhan selain pada aku. Nabi Musa AS dianggap oleh Firaun ni sebagai ikon yang hina. Dan ini sering kali Firaun dia akan ulang-ulang pada Bani Israel. Macam Nabi Musa ni macam tak ada nilai, dia ni tak ada apa. Nabi Musa ni umur muda lah tuan-tuan. Kerana ketika dia baby, Firaun dah berkeluarga dah. Ibnu Katsir kata dalam tafsir dia, Nabi Musa ni sebab dia pada kecil duduk dengan Firaun, dia digelar Musa bin Firaun. Firaun tu dia macam bapa angkat dia. Hang anak kecil, anak pungut lah kita kata, tak tahu mana asal usul, duduk sini aku belah hang bagi makan kat hang, wala bithta fina min umurika sinin, daripada kecil hang duduk dengan aku, sekarang nak main cerita ada Tuhan selain pada aku. Oi, marah dia. Kumpul ahli sihir semua, kita tahu cerita. Tapi tak jadi juga ahli sihir beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan di hujung cerita nak kata nihayah Firaun yang dia belagak sombong tu apa jadi dekat dia. Dia jalan, Nabi Musa AS keluar daripada lautan, Laut Merah tu, sampai di hujung dah, Firaun follow. Firaun duk follow dia kat belakang, tengah-tengah tu dah. Besarlah tuan-tuan. Belahan laut tu, fakana kullu firqin qattaudil azim. Setiap belahan tu macam gunung yang besar. Contoh saya beritahu tuan-tuan, manusia besar ni. Di kapek kita ni manusia. Laut tu dia terbelah sampai ujung masjid kita atas tu. Kira Nabi Musa tu, kalau mudah kita faham, tengah jalan tu tempat ikan ada lampu tu. Maksudnya paling bawah sekali. Dasar lautan, dalam lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kapal hak tenggelam aku ni tu. Dia punya dasar hak tenggelam tu, Gunung Everest, ni gunung gunung tinggi ni. Tuan-tuan ambil gunung tu, terbalik masuk dalam laut, selam sampai habis gunung ke belakang tu. Hujung tu lah kapal duduk tuan tu. Tentu boleh bayang tak laut tu. Sebab tu saya kata laut ni dia ada satu dunia dia lain. Firaun masa dia jalan, ayak duk mula menitik balik, nak jadi laut balik. Bila ada ayak, dia tak boleh jalan laju. Kuda dia tak apa laju. Tadi kita bawa kereta kalau hujan pun boleh bawa laju tuan-tuan. Kuda dia tu slow lah, makin lama makin slow. Akhirnya cantum. Tuan-tuan bayang, dia tengah-tengah laut tu, mati dia. Akhirnya dia kata apa? Aku beriman pada Tuhan yang Bani Israel beriman. Aku memang tak boleh buat apa lah. Aku saja murung orang ya. Sekarang siapa pun tak ada. Aku terpaksa mengaku kata aku ni adalah bukan Tuhan. Akhirnya dia mati. Mati dengan ayak. Saja Allah buat dia mati dengan ayak. Hang duk hina Nabi Musa kan? Hang hina Nabi aku kan? Hang tengok hang mati macam mana? Kok hang mati lawan dinosaur? Tahan ke ada maruah? Kok hang mati lawan dalam peperangan sebagai pendekar dan pahlawan dan satria? Tahan ke? Mati je apa? Mati dengan ayak. Ayak tuan-tuan kita duk cuci kereta, duk masak, duk bancur radik, 3 in 1. Mati dengan tu je. Allah nak bak kat dia. Sebab apa kata ulama? Kerana dia pernah dengan sombongnya dia kata, alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Bukankah aku pemilik kerajaan Mesir dan sungai ni, dia tunjuk sungai Nil. Dia kata kat Bani Israel, dan sungai ini mengalir dengan arahan aku. Oh, belakang tu.
Tak maksudnya dia kata, hampa nak tengok tak aku habaq sungai ni dia boleh berhenti. Sekarang dia berhenti, hampa nak tengok. Hampa nak tengok tak sungai ni bila aku arah ke dia, okey jalan, dia jalan. Okey berhenti, dia berhenti. Hampa nak tak tengok? Bani Israel, mereka hidup dalam takut. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Mereka taat kat dia pun sebab mereka takut kat dia. Subsidi makanan tak ada. Dia bayangkan kemiskinan, kesusahan, siksa dan sebagainya. Sehingga akhirnya Fir'aun mati dalam air. Di mana dia terdampar di tepi laut. Tentera Allah Ta'ala. Ombak tu bawa mai, angin bawa mai tepi. Ikan-ikan besar tak makan dia. Duduk di tepi. Terdampar. Di tepi laut. Sorang-sorang dia. Tepi pantai. Bani Israel dan geng-geng istana staf Fir'aun yang tak pergi ikut hambat Nabi Musa tu, mai lah tengok. Ada orang lah, mari kita tengok. Awak dia tidur kat sini. Tuhan. Awak Tuhan tidur kat ayak. Duduk gerak. Oh, dia tipu kita. Dia tipu kita. Dia kata dia Tuhan. Dia pun mati ke? Tak tahulah mereka jumpa tu buat apa. Kalau orang Pulau Pinang mau pijak kepala Fir'aun time tu. Kau orang ajar tipu kami. Selama ni kami ingat Tuhan. Senang saya habaq kesimpulan kat tuan-tuan. Sejuah-juah dan ada jawatan, kekayaan, kemewahan macam Fir'aun pun akhirnya menjadi manusia hina di sisi Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, semua musuh-musuh Allah Ta'ala tuan-tuan. Akhirnya apa yang jadi? Mereka jadi orang yang binasa di hadapan Allah Ta'ala. Peristiwa ni saya nak abang dekat tuan-tuan apa dia? Kita telefon saya ke? Okey. Masjid Sungai Petani telefon. Sebab PKP dia kan. Tak tahu. Jadi tuan-tuan, senang ni kita tak payah lawan Allah Ta'ala lah, senang lah. Allah suruh kita buat apa, kita ikut lah. Allah kata jangan, okey kita tak payah buat lah. Allah suruh tutup aurat, kita ikut lah. Allah suruh ikut Quran, kita ikut lah. Allah kata jangan buat dosa maksiat, jangan sekongkol orang zalim semua, tak payah ikut lah. Mudah senang itu. Sebab hang lawan pun tak akan menang. Dan banyak kita ada contoh-contoh lah. Kaum Ad, kaum Samud tu bukan jalan-jalan lah. Tuan-tuan ni, gunung besar tu dia boleh korek dengan tangan ni. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Ada di mana gunung tu? Di Petra, Jordan. Tuan-tuan search internet, saya pergi di Jordan, saya jumpa. Saya tanya Pak Arab jaga tu, Pak Cik tu. Saya kata hampa murung, hampa panggil kontraktor semua, hampa buat tu, hampa kata kaum Ad. Dia kata tak, ni pada dulu lagi. Tapi dia buat tu cantik macam kita buat sekarang ni, macam kontraktor baru buat. Depa pergi mana tuan-tuan? Tak ada apalah. Semua jadi seperti daun-daun kekeringan apabila kena azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan sebagai tazkirah, bukan forum panjang sangat. Ceramah sejam. Tazkirah Zuhur. Pada kita pada petang ni, moga-moga ada satu iktibar kita boleh balik rumah daripada apa yang berlaku, supaya kita sentiasa menjadi hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Minta maaf saya terlajak 2 minit. Jadi saya ceramah kat tuan-tuan 22 minit. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala rasulih ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala rasulih ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.